kita membuat keputusan, ya, menghentikan semua, ya, itu kerana memberi ruang kepada kita menilai prestasi mereka dan supaya mereka tunduk kepada garis panduan yang ditetapkan. Dan saya menangguhkan hal ini kerana ada isu umpamanya syarikat satu syarikat kerajaan, tapi ada syarikat kecil. Syarikat induk itu menghadapi masalah kewangan. Syarikat kecil itu keuntungan besar. Jadi syarikat kecil itu nak berikan bonus yang besar. Hal-hal ini kita harus serakin dalam peraturan dan garis panduan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awal ni. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, perlu ada garis panduan. Ini kita bercakap berkaitan dengan lantikan politik dalam mana-mana agensi dan juga jabatan. Jadi, saya nak bersama dengan Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18 menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Kira, apa khabar? Assalamualaikum Ehsan, khabar baik, terima kasih. Baik. Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi ataupun IDEAS mendakwa terdapat lebih 200 lantikan politik dalam 72 badan berkanun persekutuan sepanjang 4 pentadbiran kerajaan terdahulu. Ini antara perkara penting untuk kita faham. Sebelum ini ada dinyatakan bahawa bagaimana lantikan politik dalam agensi dan juga jabatan ataupun badan-badan berkanun ini adanya lantikan politik, dan juga kita nak melihat kepada bagaimana institusi itu berfungsi dalam lantikan politik terdahulu. Jadi saya nak bersama dengan Kira. Tapi terlebih dahulu Kira, bila kita bercakap dengan lantikan politik, ada dalam kalangan kita yang mungkin kurang jelas berkaitan dengan lantikan politik. Kalau Kira boleh perjelaskan terlebih dahulu apa bentuk lantikan politik dan bagaimana ia berlaku dalam sesebuah badan berkanun ataupun agensi dan juga jabatan kerajaan ini. Ya, sekarang itu sebenarnya salah satu soalan yang bagus kerana sebagai orang ramai, kita tak faham bagaimana proses lantikan politik itu berlaku. Dan itu salah satu punca kenapa lantikan politik dilihat sebagai satu masalah dalam culture politik di Malaysia ini. Sepaham orang ramai, lantikan politik adalah berlaku apabila mana-mana lantikan baru ataupun untuk pimpinan GLC atau badan berkanun akan dipilih terus daripada pihak pejabat Perdana Menteri biasanya, ataupun pejabat Menteri Besar kalau ia adalah GLC negeri dan seterusnya lah. Tapi bagi saya, kalau kita nak melihat dan memahami apakah kebaikan keburukan lantikan politik, kita kena separate definisi lantikan politik. Satu aspek yang banyak badan pemikir dan juga aktivis yang cadangkan adalah kita kena separate definition itu, dan kita harus melihat lantikan politik berbeza dengan pelantikan ahli politik dalam GLC ini. Kerana lantikan politik tak boleh you cannot avoid it apabila lantikan perlu dilakukan, dan lantikan itu datangnya daripada pejabat Perdana Menteri contohnya. Apabila contohnya dalam charter ataupun aturan GLC ini, lantikan harus diberi sokongan ataupun approval daripada pihak kerajaan ataupun pihak Perdana Menteri. So dalam konteks itu, kita tak boleh avoid lantikan politik. Tapi yang buat orang tak puas ataupun buat orang yang tertanya-tanya adalah apabila kita melantik ahli politik, terutamanya apabila ahli politik ini memegang jawatan pimpinan dalam parti politik tersebut, kerana ia mungkin membuatkan situasi itu mempunyai conflict of interest, terutamanya dalam apabila GLC ini menjalankan program ataupun inisiatif yang menggunakan menggunakan dana kerajaan, sama ada kerajaan federal ataupun kerajaan negeri contohnya. So I think aspek proses pelantikan itu yang menjadi soalan, dan proses itu yang menyebabkan ramai orang tidak setuju dengan lantikan politik secara keseluruhan. Tapi bagi saya, kita kena asingkan definisinya lah, apakah lantikan politik, kerana kita boleh juga kita tidak boleh deny bahawa apabila ada sesuatu isu yang berlaku, mungkin kita perlu intervention ataupun kita perlukan campuran daripada pihak atasan untuk menukar pimpinan GLC. Dan so lantikan politik tidak boleh di-avoid. Tapi bagaimana prosesnya dan bagaimana siapakah yang dipilih, apakah background ataupun merit, apakah yang dibawa kepada industri tersebut, itu sebenarnya soalan yang orang ramai mahu tahu, dan orang ramai
terutamanya pembayar cukai tidak dapat menanya dan mereka tidak berperanan dalam proses ini. Dua definisi yang diterangkan oleh Kira ini sangat penting untuk kita faham. Ada perkara yang tidak boleh di-avoid apabila lantikan itu perlu berlaku dalam JLC ataupun badan berkanun. Adalah satu lagi adalah lantikan dalam kalangan ahli politik yang mungkin membawa kepada kepentingan ataupun berkepentingan. Tetapi Kira, bila kita bercakap berkaitan dengan lantikan politik ini, kita perlu faham apa sebab-sebab berlakunya lantikan politik. Adakah yang pertama kita nak melihat kepada pegangan ataupun kepentingan dalam kelompok berkenaan ataupun memberi kepentingan kepada individu-individu tertentu. Kedua, untuk menjaga hati ataupun menilai kepada sokongan daripada ahli politik itu dalam kerjaya politik orang lain. Bagaimana dan juga sebenarnya apa sebab utama lantikan politik itu berlaku? Di sini ada permainan persepsi lah kepada orang ramai, terutamanya apabila lantikan politik itu tidak ada apa-apa pengalaman ataupun background dalam bidang tersebut, tiba-tiba dia menjadi pengarah ataupun ketua pengarah ataupun pengerusi serta GLC. Automatically orang ramai akan melihat lantikan itu adalah sebagai ganjaran politik, terutamanya especially kalau kita melihat mereka ahli politik yang seperti contoh mungkin telah diberi peluang untuk menjadi calon, kemudian tidak dapat menang kerusi itu untuk kerajaan ataupun mana-mana parti, kemudian mendapat lantikan politik pula. Dan tambahannya, lantikan itu tidak ada kena-mengena langsung dengan pengalaman profesionalnya. Okay, so I think in that context, orang ramai akan melihat sebagai gross abuse of power lah, sebab apabila kuasa lantikan itu diberi kepada pihak kerajaan atau pihak Perdana Menteri, mereka ataupun mana-mana kementerian, tetapi proses tidak transparent dan mereka akan melihat sebagai lantikan itu adalah ganjaran. Dan in that context, orang ramai mesti akan bertanya-tanya apakah qualification ataupun kelayakan ahli politik ini untuk mendapat jawatan sebegitu. Kerana kita tak boleh lupa jawatan-jawatan dalam sebagai lembaga pengarah dan sebagainya, banyak akan datang dengan gaji ataupun allowance dalam apabila mereka duduk di atas board of trustees ataupun menjadi pengerusi dan sebagainya. So orang ramai berhak untuk bertanya apakah kelayakan mereka untuk duduk di atas untuk mendapat jawatan-jawatan tersebut. Kalau kita melihat di US contohnya, apabila ada lantikan-lantikan penting di institusi-institusi penting, mereka akan membuat proses macam congressional hearing di mana calon-calon ataupun mana-mana yang dicalonkan oleh sama ada kerajaan ataupun parti politik ataupun di mana-mana harus melalui seperti proses interview terbuka, di mana bukan sahaja ada panel bipartisan yang akan menginterview calon tersebut, tetapi hearing itu juga akan di-broadcast kepada seluruh negara. Orang ramai boleh mendengar dan juga melihat bagaimanakah proses lantikan tersebut berlaku, dan kita juga akan melihat ahli politik kita ataupun yang dapat menekan calon-calon ini untuk memberi huraikan pengalaman mereka, memberi sebab mengapa mereka layak mendapat jawatan tersebut. Di Malaysia mungkin kita tak ada proses sebegitu ataupun mekanisme sebegitu, tetapi kita ada sesuatu yang dipanggil Parliament Select Committee. Kita ada jawatan kuasa parlimen yang boleh melakukan proses ini, terutamanya untuk lantikan-lantikan penting seperti institusi seperti MACC, seperti SPR dan sebagainya, kerana jika proses ini tidak transparent dan tidak ditunjukkan kepada orang ramai akan hilang kepercayaan terhadap lantikan itu. Yang paling penting apabila kerajaan nak melakukan lantikan politik adalah ia bukan sahaja melantik orang yang mereka percaya, tetapi seeloknya calon itu mendapat kepercayaan orang ramai supaya apabila mereka melakukan kerja mereka lah, contohnya sama ada siasatan, sama ada melakukan even press conferences dan sebagainya, kata-kata mereka boleh dipercayai orang ramai kerana orang ramai telah melihat, terutama rakyat telah melihat bagaimana proses mereka dilantik ke dalam jawatan itu. So in this context, kita boleh faham mengapa lantikan politik tidak harus diguna pakai, tetapi proses lantikan politik itu jika ada peluang untuk orang ramai menyaksikan, untuk orang ramai melihat, mereka juga boleh evaluate secara langsung
calon-calon yang dilantik orang-orang yang menjadi lantikan politik lah dalam jawatan-jawatan penting. Mhm. Kira kita tahu bila kita sebut sebelum ini berkaitan dengan lantikan politik, jangka hayat untuk lantikan politik ini tidak lama. Apabila kerajaan bertukar, apabila Perdana Menteri mungkin bertukar dan sebagainya, maka tergugur juga ataupun tak ikut sekalilah lantikan-lantikan politik dan sebagainya. Seperti yang Aidis nyatakan sebelum ini, 200 lantikan politik dalam 72 badan berkanun persekutuan sepanjang 4 tahun pentadbiran kerajaan terdahulu. Kenapa berlaku dahulu dan sekarang ini isu ini dibangkitkan oleh Perdana Menteri kalau menurut pandangan daripada Kira? Bagi saya, ia perkara normal apabila kita ada pentadbiran baru yang ingin menggoncangkan ataupun reform semua institusi-institusi yang ada, dan kalau kita melihat kerajaan baru, pentadbiran baru akan ada hala tuju baru, mereka akan ada hala tuju polisi yang baru dan juga agenda mereka tersendiri yang untuk dibawa masuk apabila mereka menjadi kerajaan. Jadi tidak hairan untuk melihat statement kenyataan sebegini dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Cuma agak penting untuk kita harapnya kerajaan tidak melakukan general decisions lah. Contohnya apabila kita melihat semua lantikan politik akan ditelusi, akan ditengok balik, tapi kita kena melihat dan dalam proses pelantikan semula ataupun proses the removal of this certain political appointment harus dilakukan secara terbuka lah, harus diberi alasan, harus diberi justification dan sebagainya, kerana a lot of these corporation, GLC, badan berkanun adalah badan profesional. Mereka, orang yang bekerja dalam GLC ni semua profesional. Dan kita harus hormat bahawa mereka telah diberikan mandat. Mereka telah lakukan kerja mereka. Dan mereka tidak ada pilihan siapa menjadi bos mereka. So, kita kena, I think harap-harap kerajaan juga melihat apabila kalau kita nak reform ataupun menukar hala tuju ataupun pimpinan GLC ini adalah untuk mereka sebaiknya involve semua orang dalam proses ini dan juga membiarkan, I keep emphasizing this, tetapi transparency is so important sebab kita nak orang ramai mempercayai institusi tersebut. Contohnya, I think apabila in the context of MACC, for example, MACC is such an important institution. Apabila mereka kalau tak transparent dalam proses lantikan pengarah ataupun apa-apa komisioner Suruhanjaya, kita akan, orang ramai mungkin akan bangkitkan isu dua darjat ataupun isu selective prosecution apabila MACC melakukan kerja mereka. Jadi, public trust adalah sangat-sangat penting untuk memastikan institusi-institusi ini boleh bergerak dan berjalan dengan bagus dan dengan cepat. Maka apabila kita ada penukaran pentadbiran, biasanya orang ramai selalu akan question setiap keputusan yang dibuat oleh kerajaan baru. Jadi, sangat-sangat penting untuk kerajaan, sangat penting untuk Perdana Menteri membiarkan proses ini sesuatu yang transparent supaya orang ramai boleh mempercayai institusi-institusi tersebut dan juga mempercayai keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Apabila kita bercakap berkaitan dengan public trust ataupun kepercayaan rakyat, mungkin agensi dan juga jabatan-jabatan tertentu seperti yang Kira nyatakan tadi, seperti SPRM, badan-badan yang perlu telus, perlu jelas dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kepada JLC ataupun badan-badan berkanun yang lain, ada juga dalam kalangan lantikan politik ini yang dilantik sebagai pengerusi contohnya ataupun chairman yang tidak mempunyai kuasa eksekutif di dalam sesebuah organisasi berkenaan. Bagaimana untuk memastikan tidak berlaku bahawa ini adalah antara rakan-rakan politik, tambahan pula mungkin gabungan-gabungan politik yang pelbagai ketika ini, maka kita letakkanlah seorang, dua orang ataupun tiga orang mereka ini tanpa ada pengalaman dan juga kepakaran di agensi ataupun jabatan-jabatan tertentu. Bagaimana perkara seperti ini harus dielakkan daripada kita berasa kesian ataupun tanggungjawab ataupun sokongan dan sebagainya. Harus dielakkan perkara seperti ini dan juga harus dihentikan sekarang. Ya, saya rasa apabila kita, untuk kali pertama kita ada kerajaan perpaduan, kerajaan campuran dan sebagainya, dan
kita punya coalition politik di Malaysia menjadi lebih kompleks. Ya. Dan seperti saya kata tadi, sebelum ini kalau kita lihat sejarah, banyak contoh lantikan politik dilihat sebagai ganjaran politik, kan? Jadi kalau it's not a surprise kalau dalam kerajaan ini pun orang akan melihat lantikan politik sebagai sesuatu yang mereka boleh jangkakan akan diberi, ataupun contohnya mungkin parti ini akan mendapat you will get a position atau pengerusi dan sebagainya, walaupun it's not executive. I think untuk to strike a balance dalam semua ini, jika perlu membuat lantikan ahli politik, sangat penting untuk untuk memastikan bahawa calon tersebut memberi value atau memberi nilai kepada jawatan tersebut. Contohnya, jika dia seorang ahli politik yang teknokrat, adakah mereka adalah seorang yang berpengalaman dalam isu tersebut, dalam industri tersebut? Untuk, kalau tidak, ia akan nampak sangat ia hanya diberi sebagai ganjaran, diberi sebagai ataupun package minta maaf kepada ahli politik tersebut. So I think, jika tidak boleh avoid langsung lantikan ahli politik, saya rasa background mereka, resume, CV mereka harus dipapar kepada orang ramai untuk orang ramai menilai lantikan tersebut. Seperti juga jika mereka menjadi calon, kan, orang ramai berhak ketahui siapa, apakah background, apakah latar belakang, education, pekerjaan, pengalaman pekerjaan dan sebagainya. Untuk supaya kita boleh avoid orang ramai mengatakan bahawa ini adalah ganjaran politik ataupun gula-gula politik. Sebab kita nak bergerak, kita kena move away daripada orang ramai melihat jawatan-jawatan GLC ini sebagai sesuatu yang diberi kepada ahli politik sebagai ganjaran ataupun gula-gula ataupun untuk menedapkan hati ahli politik lah. Dan sebagai anak muda, I think kita kena lebih kritikal terhadap lantikan-lantikan ini juga, kerana kita kena memahami bahawa semua lantikan ini, walaupun mungkin bukan eksekutif, mungkin tidak terlibat dalam day-to-day operations atau certain GLC, mereka jawatan itu mengambil resources daripada kerajaan kita, daripada GLC tersebut, daripada we are investing so much in empowering our nation's GLCs and corporations and all these organizations. So kita berhak untuk mengetahui proses di belakang lantikan-lantikan tersebut, dan sebagai anak muda kita berhak untuk menyoal mengapa mereka dilantik dalam posisi tersebut. Terutamanya jika contohnya saya sebagai jika saya pelajar universiti, bagaimanakah lantikan ahli lembaga pengarah universiti diadakan? Bagaimanakah yayasan-yayasan yang memberi beasiswa, yayasan dan sebagainya, jika mereka di bawah naungan kementerian atau kerajaan, bagaimanakah proses ahli lembaga pengarah dijalankan dan dibuat, kerana mereka memberi impak yang direct kepada saya sebagai seorang mahasiswa. So I think these are the questions that we need to ask, and hopefully kerajaan akan mendengar dan juga mengambil isu-isu ini sebagai consideration apabila mereka ingin memilih ahli lembaga baru. Kira bagaimana pula dengan lantikan politik yang sebelum ini yang mungkin menunjukkan prestasi cemerlang, prestasi yang sangat baik dalam JLC ataupun organisasi tertentu harus dikekalkan. Ini merupakan ahli politik, tetapi dalam masa yang sama prestasinya juga turut baik sebelum ini. Apa yang kita perlu lakukan dan juga perlu buat dalam situasi dan juga keadaan ini? Ya, tidak mustahil untuk kita lihat jika ada seorang ahli politik yang juga hebat dalam bidang-bidang lain. Kita mungkin patut mempunyai jangkaan ini terhadap orang ahli politik kita lah. Takkan ahli politik kita hanya pandang politik sahaja, kan? So, tapi jadi yang saya mention earlier, one of the best ways to restore public faith is that proses pelantikan semula itu, contohnya kalau lantikan semula dijalankan secara terbuka. Dan saya rasa platform yang
sedia ada untuk menjalankan proses itu adalah melalui Parliamentary Select Committee. Sebab jika tidak ada alasan untuk buang seseorang alihkan politik, maka proses itu harus, jika kita buka, we make it transparent, we make it open, kita tidak memberikan sesiapa alasan untuk mempertikaikan jawatan lantikan itu. So you know what I mean. Ini sama juga konsep dengan pilihan raya, dengan pilihan sama ada PRU campus ke, PRU negeri ke, PRU secara negara. Apabila kita buka proses tu secara terbuka, kita tidak memberi mana-mana orang untuk memberi alasan bahawa mereka tidak layak ataupun mereka tidak menerima mandat yang sepenuhnya daripada orang yang daripada orang ramai lah. Contohnya kalau Parliamentary Select Committee adalah jawatan kuasa yang dianggotai ahli politik dua-dua belah. Jika proses itu terbuka, jika lantikan politik itu menerima sokongan daripada Parliamentary Select Committee sekiranya ia berpartisan, tiada alasan mengapa seseorang itu tidak boleh menjadi tidak boleh memegang jawatan itu, tidak kira lah sama ada mereka mempunyai latar belakang ataupun political affiliation atau tidak. Dan juga Kira, bila kita bercakap berkaitan dengan pengalaman dan juga kepakaran, ia membawa kepada reformasi sesebuah institusi itu, selain daripada kita bercakap berkaitan dengan lantikan politik dan sebagainya. Kenapa perkara ini penting apabila kita bercakap berkaitan dengan pengalaman dan juga kepakaran? Apakah kita telah kerugian sejak bertahun-tahun sebelum ini atas lantikan politik? Saya rasa tidak. Kita tidak boleh melihat masa yang limpah sebagai kerugian. Kerana ketika kita melihat begitu, agak depressing jugalah, sebab kalau kita pun tidak boleh mengubah terhadap ke masa depan. So bagi saya, it's always a lesson to learn. Dan saya rasa dalam konteks GLC, konteks penggubal polisi lah selalunya, orang akan sentiasa memahami bahawa jika ada penukaran pentadbiran, sudah tentunya kemungkinan tinggi akan ada penukaran hala tuju. Dan contoh kalau kita melihat Talent Corp, contohnya apabila ia mula-mula ditubuhkan, fokus utama adalah membawa pulang orang Malaysia daripada luar negara untuk pulang ke tanah air. Tetapi mereka sekarang telah expand untuk melakukan membuat program-program seperti pemasaran anak muda, employability, menolong ibu tunggal mencari kerja, menolong wanita untuk pulang ke kerja dan sebagainya. Jadi tidak, it's not impossible for a GLC or direction to change. Cuma yang paling penting adalah meletakkan pimpinan ataupun orang yang terbaik untuk direct to direct that shift lah, basically, untuk memastikan bahawa walaupun mandat berubah ataupun hala tuju berubah, GLC atau badan itu tetap boleh melakukan kerjanya secara terbaik. Dan juga Kira, di akhirnya kita nak menyaksikan bahawa antara kerjaya ataupun bidang politik itu berlangsung dalam keadaan politiknya, dan orang yang mempunyai kepakaran dan juga pengalaman yang khusus berada pada tempat yang sepatutnya. Jadi bagaimana Kira dapat melihat kepada sesuatu yang lebih baik di masa hadapan sekiranya organisasi, JLC, Badan Berkanun ataupun mana-mana jabatan dan juga agensi memang meletakkan kepakaran dan pengalaman itu sebagai antara fokus utama untuk melantik kepada pimpinan-pimpinan tertinggi dalam agensi ataupun jabatan terbabit? Saya rasa pengalaman mereka memang sangat penting, tetapi sangat penting juga untuk memahami what I'm trying to say that walaupun mungkin seseorang itu sangat-sangat expert, sangat-sangat mahir dalam bidangnya, tetapi jika mereka tidak subscribe kepada idea-idea perubahan pentadbiran baru yang ingin dibawa oleh pentadbiran baru, susah juga mereka nak membawa kerja mereka. Betul. Jadi sebab itu proses lantikan ini sangat-sangat kompleks. Dan orang ramai mungkin tidak memahaminya dan tidak boleh salahkan mereka kerana banyak proses ini dilakukan hanya di pejabat-pejabat berdaya, hanya di kalangan perbincangan-perbincangan menteri dan sebagainya. Jadi proses ini harus
dibentangkan kepada orang ramai supaya orang ramai pun tahu mengapa kita memilih seseorang lantikan ini. Mungkin pengalaman mungkin tidak seperti dijangkakan, tetapi jika mereka dapat articulate pemahaman mereka terhadap perubahan yang ingin dibawakan, itulah sebab mereka dipilih dan itulah sebab kenapa mereka calon terbaik untuk lantikan itu. Contohnya lah, mungkin kalau kita nak melihat nak meletakkan salah satu badan yang saya sebagai 2018 kami sering memberi komen adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Jika ada lantikan baru untuk Suruhanjaya baru, walaupun kita meletakkan seorang mungkin yang sangat memahami teknikal isu pilihan raya, tetapi jika mereka tidak ingin memahami perubahan yang dibawa oleh kerajaan sekarang, banyak perubahan itu pun mungkin tidak dapat dijalankan kerana walaupun mungkin mereka expert dalam bidang tersebut, tetapi mereka tidak ada political will. Ya, pimpinan GLC juga harus ada political will jika ada perubahan mandat dan sebagainya. Sebab untuk to navigate, seluruh Suruhanjaya, seluruh Komisen Badan Berkanun atau GLC terhadap arah yang baru memerlukan skill yang sangat-sangat, memerlukan management skill yang sangat mantap, dan you have to really understand the ideas and the direction that they are going to. Otherwise, there is no point kita menukar pimpinan dalam badan tersebut lah. Dan juga sebenarnya banyak agensi, banyak GLC dan juga badan-badan berkanun ini, tetapi bila ada badan berkanun yang mungkin paling dekat dengan rakyat, yang rakyat memerhati dan sentiasa memberi perhatian, apabila ada pula lantikan politik, jadi sentimen dan juga persepsi itu akan wujud. Di awal tadi Kira telah jelaskan bahawa dua dimensi pemahaman dan juga analisis ini kita perlu faham berkaitan dengan apa yang kita maksudkan berkaitan dengan lantikan politik ini. Terima kasih Kira, saya rasa cukup baik antara penerangan dan juga apa yang diharapkan oleh anak muda khususnya dalam kita memastikan bahawa tidak ada lantikan politik yang mungkin akan menjejaskan persepsi masyarakat terhadap sesebuah organisasi kerajaan. Terima kasih Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18. Itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ni. Sekian dulu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.